YouTube channel. Let's learn physics with Teacher by Zura. Let's continue our lesson with another 3 learning outcome. State particle vibrational velocity. Use particle vibrational as V equals to dy per dt and use the wave propagation velocity which is V equals to the F lambda. Okey, untuk penerangan ketiga-tiga learning outcome ini, saya akan menggunakan jadual ya. Okey, table yang ada di sinilah. So, bahan ini kamu boleh refer kepada handouts, module of the handouts yang saya dah bagi dalam Google Classroom. Okey, pertama kita akan tengoklah konsep bagi particle vibrational velocity. Okey, untuk konsep ni kita nak tengok laju getaran bagi zarah. Okay, so what is the particle vibrational velocity? Okay, it is the rate of change of displacement. So you kena apply equation V equals to the dy per dt. Yang ni maksudnya kan kamu kena buat pembezaan. Kamu kena differentiate equation inilah. Okey, so kita akan dapat dah differentiate, you akan dapat formula yang seterusnya adalah V equals to the A omega cos in the bracket of omega t plus minus kx. Okay, so I will show you how you get this equation mathematically ya. Okay, kita tahu persamaan untuk displacement y adalah A sin bracket omega t tambah tolak kx. Okay, inilah persamaan umum bagi sesaran ya. Sama ada dalam fungsi masa ataupun jarak. Okay, so kita akan bezakanlah y ni. Mathematically, kamu akan dapat laju V adalah perubahan sesaran dengan masa. Yang ada dy per dt lah. So, kita akan bezakan persamaan ini ya. Kamu akan dapat d per dt. Okey, yang y ni kamu kena salin balik yang kamu ada tadi. So, kita ada A sin bracket of omega t plus minus kx. Okey, kita akan bezakanlah dia. Okey, nak bezakan. Okey, d per dt. Okey, sebelum tu kita nak bezakan terhadap masa ni, masa ni, t ni. Okey, yang ada T sekarang dalam bracket ni. Yang kamu ada T lah omega T tambah tolak KX ni kan. Okey, so sekarang ni A yang dekat depan ni tak ada kaitan dengan masa. So A ni kita akan keluarkan dekat depan. Dapatlah A. So kita akan bezakan terhadap masa akan jadi D per dt. Dalam bracket ni sekarang kamu ada sin omega t tambah tolak kx. Okey, sekarang ni kita ada sin. Okey, untuk matematik, bila kita bezakan sin, kamu akan dapat cos. Okey, now dah bezakan ya. Bezakan sin, kamu akan dapat cos. Letak sini cos. Okey, kemudian omega ni adalah kepunyaan T. Okey, bermaksud kita kena bezakan jugalah omega ni terhadap T. Bila kita bezakan omega terhadap T, kamu akan dapat omega.
Okey, bermaksud dekat luar tadi kita ada A kan? Yang asal tadi A yang ni ya, yang ni bawa je ke bawah. Salin balik semula ya. Okey, so ini A. Omega T dah bezakan, kamu akan keluarkan omega ni. Letak dekat luar. Ni omega yang dah bezakan. Yang sin bezakan akan dapat cos. Okey, nanti yang bracket square, yang bracket yang kat belakang ni, round bracket kat belakang ni, kamu salin semula. Kamu akan dapat omega T tambah tolak lah kx. Okay, now you can put the square bracket. Okay, kita permudahkan. Nanti you akan dapat the last equation untuk V is A omega. Okay, letak square bracket. You ada cos round bracket omega T tambah tolak kx. Tutup balik bracket ni ya. Okay, round and square bracket. So, inilah persamaan untuk V. Okey, bermaksud bila kamu menggunakan persamaan ini untuk cari hal laju, sebenarnya hal laju yang kamu nak cari ni V ni, ini hal laju untuk partikel. Okey, yang ni hal laju untuk vibrational particles. Okey, bermaksud nanti partikel tu mungkin akan berada pada mana-mana kedudukan x, distance n, time t. Okey, dalam soalan dia akan bagilah, kamu kena cari nanti laju bagi partikel, okey, ataupun laju bagi zarah bergetar pada jarak x dan juga pada masa t. Okey. Kalau kamu diberi persamaan y, kamu kena differentiate lah sampai dapat persamaan untuk v yang ini. Nanti nilai x dan nilai t ni kamu akan gantikan dengan nilai yang diberikan. Okey, dan kamu akan kira lah macam biasa So, lagi sekali nak ingatkan kepada kamu, I would like to remind to you, okey, dalam bracket ni, dalam square bracket, dalam round bracket ni, nilai ni dalam unit radian. So, kalkulator kamu kena tukarlah kepada mode radian. Okey, baru boleh untuk dapatkan jawapan. Okey, ini derivation lah macam mana kamu dapat V daripada equation Y. Okey, seterusnya nak kaitkan dengan graf sedikit daripada equation ni. Kaitkan dengan graf. Okey, kita akan ada graf apa? Y kan? Dalam meter melawan masa. It can be either Y lawan T ataupun Y lawan X ya. Saya guna Y lawan T lah. So, pattern of the graph, kamu akan dapat sinusoidal. Ini graf Y Kalau graf Y, kalau ikut silibus, kita kena guna functionnya adalah sin. So, ini graf saya. Okey, yang ni graf Y tadi ya. So, untuk graf ni, macam biasalah, kamu akan dapat Y sama dengan A sin bracket omega T tambah tolak KX. Saya guna umum So, kalau katalah gelombang kamu ni merambat ataupun bergerak ke kanan, okey, ni hal laju je lah. Untuk gelombang ya, bermaksud equation ni kamu akan gunakan dia sebagai tolak sebab dia bergerak ke kanan. Okey, yang ni contoh ya. Kenapa guna tolak? Sebab dia bergerak ke kanan ataupun to the right. Alright, so now kita tahu bahawa dalam gelombang ni kita ada a lot of particles kan? Partikel akan duduk dekat mana-mana kedudukan lah. Mungkin dekat equilibrium position. Okay, ini contoh je
Mungkin juga partikel ni duduk kat mana? Dekat maksimum amplitude. Mungkin positif, mungkin negatif. Okey, mungkin juga dia akan duduk pada mana-mana kedudukan. Contohnya dekat sini ya. Okey, inilah location for the particle. Dan kita tahu bahawa dekat mana-mana location for the particles ni, saya label kat sini nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4 ke, nombor 5 ke, nombor 6 ke, dia akan vibrate. Okey, dia akan vibrate lah. How it vibrate? Dia akan vibrate up and down. Kan yang ni bergerak ke atas. Yang ini pula bergerak ke bawah. Number 2 ni bergerak ke atas. Number 1, number 3, number 6 dia akan vibrate dekat equilibrium position. Okey, bila dia vibrate, sebenarnya dia ada apa? Dia ada velocity for the vibrational particles. Okey. Untuk dia ni kan, this particle for the example, dia mesti ada velocity. So how to get the velocity? Tu yang kamu kena cari menggunakan differentiate dy per dt. Okey. Untuk semua ni ya, untuk yang nombor 1 ke, nombor 3 ke, nombor 2 ke, nombor 4 ke, 5 ke, 6 ke, dia ni semua ada velocity for the vibrational particles. Okey, semua ada V sama dengan dy per dt. Okey, so nanti dekat setiap posisi ni, position ni, soalan akan bagi tahulah. Okey, yang sebenarnya partikel, for the example untuk partikel nombor 2 partikel number 2 ni, dia akan bagilah sebenarnya kita punya X ni sama dengan berapa dan juga masanya sama dengan berapa lah. So, kamu akan gantikan masuk dalam equation hal laju V yang kita dah derive tadi. Yang ni ya. Kamu gantikan je masuk dalam sini. Okey, so nanti kamu akan kira lah untuk dapatkan hal lajunya bagi particles. Okey, yang inilah hal laju ni ya. So, inilah velocity for the vibrational particles. Okey. Alright, berbalik-balik kepada slide tadi, modul tadi. Okey, so yang ini, okey, untuk velocity-nya, okey, you akan dapat magnitude-nya is varies with time. Dia akan berubah-ubah dengan masa. Okey. Magnitude of the velocity is varies with time. Kenapa? Refer balik pada graf tadi. Kan? Ini kan Y melawan T kan? Maksudnya T kamu ni dia akan berada pada mana-mana kedudukan masa. Kan? This one you akan dapat ni tempoh T besar. Ini 2T pada graf Kalau untuk first cycle ni kamu akan dapat dekat nombor 3 ni, ini adalah 0.5T separuh 0.5T. Maksudnya kan partikel ni dekat mana-mana kedudukan masa, kamu akan dapat V-nya akan berubah-ubah. Dia tak sama Okey, V untuk vibrational of the particles tu yang akan berubah-ubah. Okey, itulah penerangan untuk konsep yang pertama. Okey, seterusnya kedua. Okey, yang pertama tadi. Okey, sekarang yang kedua. Ini mudah sikit. Okey, yang kedua, kita ada konsep wave propagation velocity. Tolong bezakan kedua konsep ni ya. Yang pertama tadi, kamu nak tengok hal laju bagi getaran zarah. Ini zarah yang bergetar. Okey, ada hal lajunya lah. Yang kedua, kita nak tengok hal laju juga. Tapi untuk rambatan gelombang. Kalau gelombang, kamu kena tengok the whole wave. Okey. Yang tadi tu, yang first tu particles. Kan? On the way, inside the wave, you ada particle. The particle will be vibrate up and down, up and down. So, mesti ada hal laju. Okey, yang di semua kamu nak tengok untuk gelombang itu sendiri. Okey, so I would like to explain about this. Okey, first,
What is the wave propagation velocity? So, untuk this concept, okay, we have the wave propagation velocity is a distance travel by a wave profile per unit time. Okey, bermaksud dekat sini, laju bagi rambatan gelombang adalah jarak yang dilalui oleh profil gelombang perkan dengan unit masa. Okay, from the statement here, you boleh keluarkan equation lah. Where you have V equals to the distance per time. Okay, yang ni kita balik pada persamaan yang asas lah. Laju mestilah jarak per masa. Okay, ni laju ni jarak per masa. So, untuk laju ni V adalah jarak ni kamu kena ambil untuk panjang gelombang. Okay, because from the graph you boleh dapat untuk satu panjang gelombang. Kamu keluarkan berapa panjang gelombangnya, lambda ya. So, untuk satu panjang gelombang, masa yang dilaluinya mestilah tempoh T. Okey, kamu akan dapat V sama dengan lambda per T. Okey, kita juga tahu bahawa T ni adalah 1 per F. Kamu gantikanlah kat sini. So, lambda sama dengan 1 per F. Okey, kita permudahkan persamaan ini. Ini kan rumah 3 tingkat kan. Jadikan 2 tingkat lah ni. So, lambda ni lambda darab 1 per F terbalikkan dapat F per 1. So, kamu akan dapat V sama dengan lambda F ataupun F lambda. Mana-mana lah ya. Kamu akan dapat V sama dengan F lambda. Okey, yang ni samalah seperti yang dinyatakan dalam nota ni ya. Ni dah nak buktikan lah kepada kamu Okey, dapatlah equation V sama dengan F lambda. So, equation ni nak tunjukkan inilah nak cari laju bagi rambatan gelombang. Okey, so daripada persamaan ini nak kaitkan dengan graf Okey, ini adalah graf Y melawan T. It can be either Y lawan T ataupun Y lawan X ya. Saya terang guna Y lawan T lah, mudah. So, ini Y lawan T. Okey, apa bentuk gelombang? Kita akan nampak bentuknya ialah sinusoidal graph kan. Kalau Y lawan T, in generally kamu akan dapat grafnya graf sine lah. Okey, ni graf sine kita. Letaklah ini had dia Ini hadnya. Kamu akan dapat ini amplitude, ni negative amplitude lah. Okey, so sekarang ni gelombang ni it can be either dia merambat ke kanan ataupun ke kiri. Saya gunalah untuk contoh yang ini merambat ke kanan. So dekat gelombang ni saya akan tunjukkanlah mana arah rambatan gelombang. Inilah arah rambatan gelombang. Tunjukkanlah anak panah ni, inilah V. Okey, sekarang ni kamu nak kena kira untuk gelombang ni, rambatan gelombang, the whole gelombang ni. Okey, the whole wave ni nak tunjukkan lajunya macam mana. Kamu kira je, okey, iaitu V sama dengan F lambda. Okey, maybe you kena kira daripada info yang diberikan lah. Dia akan bagilah berapa F, berapa lambda. Ataupun mungkin dia akan bagi graf. Kamu kena keluarkan maklumat daripada graf lah. Okey, untuk kira lah V sama dengan F lambda. Okey, so untuk wave propagation ni, velocity-nya ya, is constant. Okay, maksudnya magnitude untuk velocity, okay, for the wave propagation is constant. Dia tetap. Okay, so kat sini kamu akan nampaklah perbezaan dua-dua laju ataupun dua-dua laju ni lah. Okay, saya recall balik. Yang pertama ni untuk siapa? Yang ni untuk particles. Ini untuk zarah, for particles. Yang kedua untuk siapa? Untuk wave, untuk gelombang itu sendiri. Okey, dan biasanya soalan exam dia akan tanyalah kedua-dua ini ya. Okey, baiklah, itu sajalah
perkongsian saya untuk hari ini, dan sebenarnya untuk this explanation kiranya kita dah habislah untuk topik 2 bagi mechanical wave. So lepas ni kita akan buat latihan lah ya, start dengan soalan tutorial dan juga akan continue lah dengan soalan-soalan pasia yang kita ada ya untuk dibincangkan. Okay, any question you can PM me later. Alright, so that's all for our lesson today. Thank you very much. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video saya sebagai tanda sokongan kepada saya. Terima kasih.